Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'a nasrwala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita meneruskan perkongsian pengalaman-pengalaman di dalam menghafaz Al-Quran. Dan di antara tujuan yang besar kita menghafaz Quran ini ialah dua perkara yang saya nak sebutkan di sini untuk kita kongsikan bersama. Yang pertama, tujuan kita menghafaz Quran ini ialah untuk kita boleh membacanya dalam sembahyang. Boleh membacanya dalam sembahyang. Kerana Al-Quran ini Al-muta'abbad bitilawati, Al-muta'abbad bitilawati, iaitulah mendapat pahala sekiranya kita membacanya. Al-muta'abbad menjadi ibadah bitilawati, dengan cara membacanya. Sama ada kita membacanya di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, maka dia menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini tujuan kita hafalnya ialah untuk kita baca dalam sembahyang. Salah satu tujuan yang besar menghafaz Quran itu ialah supaya kita dapat membacanya dalam sembahyang. Ada tujuan-tujuan yang lain lagi, tetapi pada malam ini kita akan memfokuskan bahawa tujuan kita menghafaz Quran ini ialah untuk kita bacanya dalam sembahyang. Jadi apa tujuannya? Kita jadi seorang hafiz, kita jadi seorang yang menghafal surah-surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah-surah yang lain. Kalau kita tidak dapat menjadikannya sebagai ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kita hafaz Quran inilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Macam mana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah? Kita sentiasa membacanya. Dan di antara membacanya itu kita bacanya dalam sembahyang. Jadi tuan-tuan, sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hafazlah Quran dan bacalah ianya dalam sembahyang. Terutama dalam sembahyang tahajud kita, sembahyang sunat kita. Maka bacalah Quran itu, ayat Quran yang telah kita hafal itu dalam sembahyang kita. Kerana tidak ada besar maknanya kalau kita hafal tapi kita tidak menggunakannya dalam sembahyang. Apabila kita dapat menjadikan Quran yang kita hafal itu dalam sembahyang kita, maka dia akan memberikan satu kemanisan dalam kita beribadah. Kemanisan khusyuk kita dalam melaksanakan sembahyang. Maka itu di antara benda yang sangat besar yang dapat dirasai oleh orang-orang yang hafaz Quran, kerana dia dapat membacanya tanpa melihat mushaf dalam dia beribadah kepada Allah, iaitulah dalam dia melaksanakan sembahyang. Tujuan yang kedua daripada menghafal Quran ini ialah kita dapat mentadaburkannya dengan senang. Bila kita hafal, kita boleh bacanya bila-bila masa. Dan dia membantu kita mentadabur. Tadabur ini ialah apa maksudnya? Kita membolak-balikkan ayat itu. Kita bukan mencolang-calingkan ayat, tidak. Kita membacanya berulang kali. Kita membaca ayat Quran itu berulang kali dan kita melihat terjemahannya, melihat maknanya, melihat akhir tujuan yang Allah Ta'ala nak sertakan dalam ayat itu apa. Itulah tadabbur. Iaitulah apakah pengajaran pada peringkat akhir, apakah akhirnya ayat itu nak suruh kita buat apa. Itulah tadabbur. Maka apabila kita menghafaz Quran maka kita akan dapat untuk mentadaburkannya dengan senang. Contohnya Qul ara'aitakum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin. Qul ara'aitakum. Kalau kita baca banyak kali ayat ni, baru kita tengok tafsirnya. Rupanya Qul ara'aitakum, katakanlah wahai Nabi Muhammad, akhbiruni, beritahu kepadaku wahai orang-orang kafir, wahai orang musyrikin, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala datangkan azab ataupun datangkan kiamat dengan tiba-tiba, adakah kamu akan berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah? Maka jawabnya, mestilah kamu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat itu, bila kita baca berulang-ulang kali, kita akan dapat tadaburnya, bahawa di situ Allah Ta'ala
cuba menegaskan kepada kita tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kita berdoa kepadanya di waktu kesempitan ataupun di waktu kesenangan. Waktu kita senang pun kita berdoa kepada Allah, waktu kita sempit pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara tadabbur yang dapat kita laksanakan bila mana kita menghafaz Al-Quran itu. Jadi bila masa kita nak membacanya dan mencari maknanya dan mencari tadabburnya, kita akan dapat kemudahan di situ bila mana kita menghafaz Quran. Jadi saya ulangkan sekali lagi bahawa antara tujuan kita menghafaz Quran ini ialah yang pertama sekali ialah untuk kita dapat membacanya dalam sembahyang, dan yang kedua untuk memudahkan kita mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja perkongsian saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.